Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. Kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah diberikan kesempatan dan kelapangan masa untuk sama-sama hadir awal ke surau ini sementara menantinya masuknya waktu solat Jumaat. Dan marilah kita mengisi waktu-waktu sebelum masuknya azan dengan membanyakkan zikir, membaca Al-Quran dan mendengar sedikit tazkirah, iaitu cabaran hidup yang perlu dilalui oleh orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju' wa nafsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin." Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, di mana Allah Taala mengatakan, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan berlakunya kekurangan harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini tentu saja para ahli tafsir mengatakan turun kepada beberapa episod. Yang pertama khusus kepada penduduk Mekah, turun kepada mereka yang hidup pada zaman Nabi SAW, dan ada juga mengatakan ayat ini menggambarkan apa yang akan berlaku pada akhir zaman, iaitu orang-orang beriman akan diuji dengan ujian yang Tuhan kata, kami pasti akan uji kamu. Apabila kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kukuhkan iman, peningkatan iman, maknanya kita kena bersedia akan ada ujian. Tidak mungkin iman itu boleh naik kalau tidak ada ujian. Bila kita minta kepada Allah diberikan kekuatan, maka bersedialah Tuhan akan uji kita. Dalam ayat ini Tuhan kata perasaan takut kepada musuh, iaitu pada mereka yang berdepan dengan golongan-golongan musyrikin yang jumlahnya begitu ramai, sehingga kan mereka khawatir bahawa mereka akan tewas ataupun kalah, khususnya di dalam peperangan Ahzab yang berlaku di Madinatul Munawwarah ataupun juga disebut sebagai peperangan Khandaq. Apabila para sahabat telah memegangi parit, maka musuh tidak boleh masuk, mereka pun tidak boleh keluar. Pada malam hari mereka melihat kemah-kemah musuh dengan cahaya-cahaya yang begitu banyak, menggambarkan betapa ramainya mereka itu. Maka orang-orang beriman, tuan-tuan, mereka pun rasa takut. Takut apa? Takut kepada musuh yang begitu ramai, hukum akal ataupun hukum adat, tewas. Sebab itu dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka diuji ketakutan itu sampai ke kerongkong mereka. Maknanya takut yang bersangatan, nak nafas pun takut. Macam kita lah tuan, kalau kita berdepan dengan haiwan liar, kita pergi naik bukit dan sebagainya, tiba-tiba terserempak dengan gajah dan sebagainya, ketakutan kita itu menyebabkan kita menjadi tak dapat berfikir secara waras, tak tahu nak buat apa, nak lari ke mana pun tak tahu. Begitulah gambaran manusia yang takut kepada musuh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala beritahu bahawa di situ diuji mereka sama ada mereka takut kepada musuh yang mereka lihat ataupun mereka yakin bahawa Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka. Kemenangan dia ada dua, sama dia menang di dunia ataupun dia menang di hari akhirat. Sekarang kita lihat peperangan yang berlaku di Gaza, di Palestin. Mereka berjuang dan mereka tahu akhirnya mereka akan mati. Tapi mati macam mana? Mereka mati sebagai seorang pejuang, sebagai orang yang syahid. Ya, jadi takut kepada musuh itu biasa. Allah akan uji orang beriman. Begitu juga kita tak tahu di zaman yang akan datang, sekiranya berlaku peperangan demi peperangan menyebabkan manusia akan berdepan dengan pergelutan kehidupan dan sebagainya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan manusia ini akan diuji dengan kelaparan. Kita mungkin tak rasa lah, tuan-tuan, saya datang tadi pun ada orang bagi makan ke depan, ya, ada orang sedekah makan dan sebagainya. Kita, negara kita tak berdepan dengan situasi tersebut. Tetapi bagi mereka yang tiba dalam peperangan, 2 minggu lepas saya ziarah satu keluarga daripada Syria
yang datang ke Malaysia untuk melawat anak mereka yang menjadi pelarian di Malaysia. Saya dijemput untuk bertemu mereka. 10 tahun untuk mereka tak pernah menjamah daging akibat peperangan yang berlaku di Syria. Dan saya jumpa keluarga ni, ibu bapa, anak lelakinya seorang, anak perempuannya 2 orang, datang melawat anak dia. Mereka dah tak tengok wajah bertemu secara fizikal dah 10 tahun. Dan mereka menceritakan selama 10 tahun itu mereka tidak pernah sekali pun menjamah daging. Tak mampu, susah. Rumah kampung mereka dirampas tanahnya oleh, rupanya bila kita dengar daripada mereka, baru kita tahu apakah sebenarnya yang berlaku di Syria, iaitu peperangan yang melibatkan perebutan wilayah di Syria antara Rusia, Amerika Syarikat, Israel dan juga Iran. Bashar telah pun menyerahkan sebahagian daripada kawasan Syria, Bukit Golan, kepada Israel. Tetapi yang dilaporkan kepada rakyat bahawa tanah itu dirampas, padahal dia yang bagi. Dan dia telah menjanjikan beberapa kawasan untuk diberikan kepada Rusia dengan syarat membantu dia untuk kekal menjadi seorang presiden. Jadi bila kita dengar tuan-tuan sekalian, barulah kita faham apakah situasi sebenar yang berlaku. Maka mereka pun dia halau keluar daripada kampung mereka. Ditunjuk pada saya gambar-gambar rumah mereka telah kosong. Mereka terpaksa lari pada waktu malam kerana khawatir akan ditembak oleh tentera-tentera Rusia yang berada di atas bukit. Pada malam hari dengan mendukung orang tua dan sebagainya, berjalan 4 km dalam keadaan gelap, sedikit cahaya pun tak boleh digunakan kerana akan dapat dikesat oleh tentera Rusia dan mereka akan tembak dari atas bukit. Jadi pengalaman mereka yang cerita kepada saya. Jadi tuan-tuan, mereka diuji dengan kelaparan. Pension tu RM30 dia sebulan dapat. Duit kita RM30. Anak dia cuti semester tu pergi belajar, pergi kerja di 2 farmasi, dapat gaji RM60 sebulan. Saya tanya berapakah perbelanjaan minimum 1 bulan? Perbelanjaan minimum 1 bulan ada RM1,000 Malaysia. Itu tu bukannya makan nasi Arab boleh hidup dia. Tong gas tu kerajaan bagi subsidi 1 tong gas untuk 3 bulan. Kalau tong gas tu habis, maka nak beli dengan pasaran gelap 20 kali ganda daripada harga pasaran. Ini semua tuan-tuan, kalau kita baca tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah Taala mengatakan kamu nanti akan diuji dengan kelaparan. Kita tak diuji, tetapi saudara-saudara Muslim kita diuji. Sama juga apa yang berlaku di Gaza sekarang. Jumlah perbelanjaan satu hari untuk para pelarian melebihi RM100,000 sehari, dengan jumlah pelarian yang berjumlah ratusan ribu. Kita pun sedia maklum dengan jumlah kematian sudah mencecah melebihi 20,000. Dengan jumlah kecederaan 85% adalah kanak-kanak. Jumlah kematian 60% adalah kanak-kanak dan juga wanita. Jadi mereka diuji, kita tak diuji. Kita tuan-tuan lepas ni fikir nak makan kat restoran mana, nak makan apa. Jadi kita tak dapat merasakan apa yang mereka rasakan. Tapi ada orang-orang beriman, Tuhan uji mereka dengan kelaparan. Kemudian Tuhan kata kekurangan harta benda. Ujian ketiga, harta benda kita kurang. Di bulan 12 kita pun tengah giat tengok kita nak kena bayar zakat. Adakah kita gembira apabila kita membayar zakat dengan jumlah yang sedikit? Ataupun kita gembira apabila kita membayar zakat dengan jumlah yang besar? Itu satu hal juga. Bayar zakat tengok sikit bayar tahun ni. Adakah kita rasa gembira bayar sikit? Ataupun kita rasa gembira dapat bayar zakat banyak? Kalau kita gembira dapat bayar zakat banyak, maknanya perniagaan kita ataupun harta kita bertambah dan kita dapat kongsi dengan orang lain, kita gembira. Ataupun kita rasa bayar banyak ni rasa kerugian. Jadi pun itu menggambarkan keimanan kita. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Tuhan akan uji kita dengan harta benda kita yang berkurang. Ya, terpaksa kita jual dan sebagainya kerana kesulitan hidup. Orang beriman Tuhan akan jadikan uji dengan harta. Kemudian Tuhan akan uji jiwa orang beriman. Jadi paling susah tu jiwa kita diuji oleh Allah dengan perasaan sedih, dengan perasaan duka cita, dengan perasaan keserabutan dengan segala macam kehidupan kita pada hari ini tak sama seperti 4-5 tahun yang lalu. Harga barang pun dah tak sama seperti dulu. Ya. Jadi Tuhan akan uji. Adakah kita bersedia dengan ujian-ujian itu? Dan kita juga dapat melihat peratus
mereka yang masuk ke hospital psikiatrik juga meningkat. Ratus mereka yang dimasukkan ke hospital bahagia juga meningkat. Jiwa-jiwa mereka menjadi kacau. Dan kita pun melihat mereka yang terlibat dengan penagihan dadah dan sebagainya baru-baru ini hilang perasaan kemanusiaan sehingga membunuh ibu bapa sendiri. Habis jiwa dia diuji dalam keadaan dia mengambil dadah, dia pun tak tahu dah siapa dia. Mak bapak sendiri tu dibunuh. Dia tidak berlaku dalam agama lain, tapi berlaku dalam kita di orang Melayu Islam. Dan kita pun tak ambil berat pun, tak ambil tahu apakah sebenarnya dah. Dia pun tak dapat merasakan bahawa bagaimana penyakit ini sudah menjadi penyakit yang berbahaya dan tidak mustahil akan berlaku juga kepada keturunan kita nanti. Tak mustahil. Dan jumlah-jumlah mereka yang terlibat dengan penagihan dadah ni tuan-tuan, dengan pelbagai cara untuk mendapatkan yang mudah, dengan order melalui telegram ya. Ada pelajar universiti order melalui telegram. Kononnya supaya dapat berjaga malam untuk menyiapkan assignment ataupun tugasan. Ya, beli-beli online saja sampai ke dalam urusannya. Jadi ini semua kita kena ingat tak akan berlaku kepada anak-anak kita. Dia akan berlaku. Kita ingat anak kita dah selamat masuk universiti, anak kita dah selamat dapat pekerjaan. Tapi bila mereka menghadapi tekanan jiwa, perasaan, lalu mereka pun mengambil bahan-bahan terlarang, kononnya atas alasan untuk mendapat ketenangan. Kononnya ada alasan untuk release tension. Kononnya atas alasan untuk healing. Inilah yang kita tak perasan, mungkin tuan-tuan tak terlibat turun padang berjumpa dengan golongan ini, jadi tuan-tuan tak ada maklumat. Saya turun padang berjumpa dengan mereka semua di dalam penjara dan sebagainya. Dan itulah jawapan-jawapan yang mereka berikan kepada saya. Kenapa? Tension Ustaz, tension. Tension apa? Baru kita ajak mereka fikir, apa yang kamu tension? Tak cukup makan? Tak ada tempat tidur? Ada. Attention apa? Jadi benda kecil pun jadi tension. Dan benda kecil pun jadi rasa seraba. Maknanya jiwa mereka itu lemah. Nah, jadi Allah akan uji jiwa orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan begitu juga diuji dengan hasil tanaman yang berkurangan. Kita mungkin tak terlibat dengan pertanian ataupun aktiviti-aktiviti peladangan dan penanaman untuk mencari rezeki, kita pun mungkin tak rasa. Tapi kalau kita turun padang, kita tengok mereka terlibat dengan penanaman, mereka akan beritahu harga baja meningkat. Mereka akan bagi tahu tak cukup, mereka akan beritahu racun meningkat dan sebagainya. Sehingga pun kita pun berdepan dengan masalah tak cukup bekalan makanan dan sebagainya daripada sumber-sumber pertanian. Ya, sumber-sumber pertanian. Kalau kita turun padang, kita jumpalah bagaimana mereka mengadu masalah-masalah. Dan ini semua diceritakan oleh Al-Quran. Namun Allah Subhanahu Wa Taala sebut ujian-ujian akan berlaku, kamu tak boleh elak. Tapi Tuhan kata wabasyiris sabirin, kabarkan kepada mereka tu berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi tuan-tuan, nak dapat ketenangan ni tak ada jalan lain, kita kena sabar dengan ujian. Nak sabar tu yang susah. Cakap senang nak sabar ni, tapi nak laksana kesabaran tu payah. Kita yang datang sembahyang ni pun tak keluar hilang sabar, kereta kena blok. Hilang sabar, selipar hilang. Hilang sabar tadi nak makan tengok habis. Kesabaran itu bukan benda yang mudah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wabasyiris sabirin, pada orang yang sabar itu beritahu mereka berita gembira. Apa dia? Mereka itu telah mencapai tahap keimanan yang tinggi. Baik. Di dalam ayat yang lain surah Al-Ankabut surah 29 ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ahasiban nasu an yatraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan begitu sahaja dengan berkata kami telah beriman, sedangkan mereka tidak akan diuji dengan sesuatu ujian? Tentu sekalian, kita ni bila orang tanya awak beriman, ya saya orang beriman. Tapi Allah Ta'ala kata, adakah kamu akan dibiarkan begitu saja? Maksudnya iman kamu tidak akan diuji? Tak. Kamu akan diuji, Tuhan kata. Apabila kita minta peningkatan iman, Tuhan pasti uji. Ujian itu tentu kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita mampu hadapi. Orang berilmu diuji dengan ilmunya. Ya. Al-Imam Al-Ghazali dalam bukunya Waraqah Imam Al-Ghazali, dia mengatakan bahawa orang beriman itu dia akan diuji dengan, orang berilmu dia akan diuji dengan ilmunya. Sebab orang berilmu dia mudah nasihat orang, tapi belum pasti dia boleh menerima nasihat daripada orang. Itu kata Imam Ghazali.
Nak nasihat orang ni senang, kita beritahu kena buat ni. Tetapi orang yang memberi nasihat belum pasti boleh menerima nasihat, belum pasti. Dan Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahawa perkara yang menjadi mudarat kepada orang berilmu iaitu mengamalkan ilmunya. Itu satu hal lagi. Kita tuan-tuan disuruh menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhu 'ala kulli muslim. Setiap orang-orang beriman itu wajib menuntut ilmu. Wajib menuntut ilmu itu bukan sekadar untuk khatam sesuatu kitab ataupun buku. Bukanlah untuk graduate dengan mendapat scroll ataupun sijil. Tapi berilmu di sini maknanya tahu batas-batas perkara dalam agama. Do and don't. Aulawiyat, keutamaan. Perkara yang tidak disukai, perkara yang dimurkai oleh Allah. Sehingga kita boleh bezakan, barulah kita jadi orang berilmu. Yang ni Tuhan suka, yang ni Tuhan tak suka. Yang ni Tuhan perintah, yang ni Tuhan larang. Yang ni Tuhan galakkan untuk buat, yang ni Tuhan galakkan untuk tinggal. Barulah kita dikatakan orang berilmu. Kita boleh buat differentiate di antara apakah yang dikehendaki oleh agama. Susah tak? Susah. Susah. Kerana waktu itu kita akan berperanglah dengan nafsu. Hari Jumaat, tuan-tuan, saya tak percayalah tuan-tuan tak tahu. Mustahil lah tuan-tuan tak tahu. Iaitu disuruh kita datang awal ke masjid, ke surau. Takkanlah tuan-tuan tak tahu 10 tahun dah mengaji. Tapi tuan-tuan nak datang ke surau, bukan tak nak datang awal. Ada je macam-macam halangan. Anak kita lambat lah, isteri kita bawa kereta dah, tak balik lagi dah, kunci kereta dia terbawa lah, banyak. Itulah ujian dah. Bukan kita tak tahu, tetapi tengok-tengok sampai-sampai tak ada baca suratul Kahfi pun tak sempat. Nak baca 10 ayat pertama pun tak sempat. Ya, tuan-tuan bagi kita tu yang tak sempat nak baca 110 sampai 110 suratul Kahfi ni. Bacalah 10 ayat pertama dan disebut dalam hadis Nabi SAW. Baca 10 ayat pertama, baca 10 ayat yang terakhir. Siapa yang membaca 10 ayat pertama suratul Kahfi dan 10 ayat yang terakhir suratul Kahfi, dia menyamai, dia membaca suratul Kahfi keseluruhan. Bagi yang tak sempat nak macam mana, datang-datang tuan-tuan, sambil-sambil dengar tazkirah, buka handphone, bacalah, tak ada masalah pun. Ya, ada orang kata ustaz tengah mengajar baca Quran apa? Tak apa, baca je, telinga tu dengar ya, tak masalah pun. Kemudian bergaduh lah dengar orang baca Quran. Ya, cuma kita tegur orang sembang itu je. Dulu dah suruh masjid tapi ada sembang, simpanlah sikit hal dunia tu, sekali sambunglah keluar. Bagi perhatian sikit kan. Dah baca Quran pun tak nak, zikir pun tak nak, dengarlah tazkirah, itu je. Ya, tak hidup gaduh. Jadi tak ada siapa yang tidak tahu fadilat-fadilat hari Jumaat. Saya yakin tuan-tuan kita dah puluh tahun dah datang sembahyang, takkanlah tak tahu fadilat hari Jumaat. Tahu kan? Tahu. Berwangi-wangian, tahu kan? Datang awal, tahu kan? Bagi perhatian pada isi khutbah, tahu kan? Banyak berdoa, tahu kan? Banyak minta ampun, tahu belaka ni. Tapi tuan-tuan, manusia ni macam itulah, ada ujian terlupa, lalai. Itulah ujian kat kita. Nanti baru teringat, bola terlepas dari Jumaat. Dan tunggu Jumaat akan datang, belum pasti Jumaat akan datang menjadi milik kita. Mungkin Jumaat ni milik kita, kita ada kelapangan masa. Mungkin Jumaat akan datang kita ditimpa penyakit. Maklumlah tuan-tuan, sekarang COVID-19 pun dah mula tersebar dan sebagainya, kita pun tak tahu siapa nak kena. Jadi sebab itu bila kita ada peluang dengan masa yang Tuhan berikan, kita ambil cukup-cukup. Ya, kita buat bahasa kampungnya, kita pulunlah. Sebab kita tak tahu akan datang, adakah Jumaat minggu depan tu betul-betul akan jadi milik kita, ataupun mungkin kita terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, ataupun mungkin kita tak berapa nak sihat, ataupun kita disibukkan dengan urusan-urusan yang tak dapat nak dielakkan. Manalah kita tahu betul akan datang. Jadi bila kita ada peluang dengan masa yang Tuhan bagi, kita manfaatkan. Baik. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kamu pasti akan diuji. Ini Tuhan dah bagi tahu apa. Jadi jangan duduk terkejut. Bila kita tak bersedia, kita akan terperanjat. Kenapakah kita menjadi pilihan Tuhan untuk diuji? Sebenarnya apabila kita menjadi pilihan Tuhan untuk diuji adalah untuk mengangkat ataupun membuktikan adakah kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bahkan kadang-kadang ujian itu berlaku kepada orang lain tapi memberi kesan kepada kita. Ujian itu berlaku pada orang lain. Kita sedia maklum, ada bulan lepas
berlaku kematian di Bukit Mahkota. Jiran kita juga, ahli karya kita juga ambil anak sekolah, berlaku kemalangan, anak dia meninggal dunia. Dan ujian tu berlaku kat dia, tapi dia menjadi peringatan kepada kita juga supaya berhati-hati, supaya ambil precaution yang lebih keselamatan ketika memandu atau menunggang motosikal, supaya memakai helmet ketika keluar. Kalau berlaku kemandangan mati tak apa, kalau berlaku sakit orang lain pula susah nak jaga kita dan sebagainya. Jadi ini semua peringatan untuk kita. Mati semua, mati kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi agama suruh kita jaga nyawa. Agama suruh kita jaga yang maksimum. Lepas tu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah jaga. Kita keturunan kita tu memang ada darah tinggi. Keturunan kita memang ada diabetes. Nampak macam mana? Kan? Ada muda-muda dah kena diabetes. Dan kena pakai insulin dia pun. Apa salah dia? Dia muda lagi, cergas lagi. Tapi nak buat macam mana? Memang keturunan DNA dia memang kena. Akan ada punya. Jadi carilah precaution, rawatan, perubatan, prevention dan sebagainya. Bukan kerana kita takut mati. Tak, mati semua mati. Cuma nak mati macam mana nak mati? Nak mati pun tu kan adalah pilihan kita nak mati macam mana. Kita boleh memilih nak mati macam mana. Nak mati dalam redha, nak mati dalam kemurkaan Tuhan. Itu kan pilihan. Itu pilihan kita. Nak mati dalam melakukan kebaikan ataupun nak mati dalam melakukan keburukan. Ya. Pengalaman saya tuan bila masuk ke penjara buat kuliah dengan bantuan, ada satu fahaman yang mereka faham, iaitu mereka kata, Ustaz, kalau tak semayang pun tak apa. Kan kita penting kita beriman. Nanti kalau kita mati, apabila kita dimasukkan dalam neraka, akhirnya kan kita masuk syurga. Jadi bila saya bagi perisian di penjaga-penjaga juga, saya menerima jawapan begini daripada para bantuan. Mereka kata tak apalah, berdosa pun syaratnya kita beriman, jangan mensyirikkan Allah. Lepas tu kita masuk neraka kena azab apa semua, akhirnya masuk syurga. Oh, macam tu ke? Kefahaman itu adalah kefahaman yang tidak betul kan? Tak betul lah kefahaman itu. Sebab apa? Siapa boleh bagi jaminan di hujung hayatnya dia tidak akan dicabut imannya? Siapa boleh bagi jaminan? Kita pun tak boleh bagi jaminan di hujung hayat kita Tuhan cabut iman. Sebab tu kita doa, Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Dia minta Allah, wahai Allah, matikan aku mati yang baik, mati dengan keimanan. Kita sendiri pun tak tahu tu di hujung-hujung hayat nanti ujian-ujian yang menimpa kita, mampukah kita mempertahankan iman? Tak tahu kita tuan-tuan. Mana kita tahu di hujung-hujung nyawa. Abu Talib di hujung nyawa dia tak ikut Nabi SAW. Perjuangan dia, bantuan dia, pertolongan dia, tak akan mampu kita buat macam tu. Kita tuan-tuan tak akan boleh buat macam Abu Talib. Sebab Nabi pun dah tak ada dah. Mana kita boleh buat? Kita pun sama juga. Jadi kefahaman mengatakan tak apa, kita dosa-dosa pun akhirnya masuk syurga. Soalnya mampukah kita berhadapan dengan azab api neraka tu? Mampukah kita? Tak mampu. Sakit gigi pun tuan-tuan dah mengamuk dah. Sakit gigi pun pening kepala dah, nampuk kepala dinding. Itu baru sakit gigi. Sedangkan azab neraka yang paling ringan disebut oleh Nabi SAW, Abu Talib itu akan diberikan azab yang paling ringan, iaitu dibakar tapak kakinya, lalu menggelegak al-otak. Bayangkan tuan-tuan, itu hak paling ringan. Otak menggelegak, gigi atas bara api, otak menggelegak. Ya, bagi tuan-tuan yang isap upuk, tuan-tuan tentu tahu, isap gudang garam, pelanting bara api itu pun melompat sakan, lubang habis baju, kena bara api, ada belerang dalam gudang garam. Jadi saya bercakap dengan bantuan, saya kata kena api pun takut. Ini kan api neraka. Jadi kena betulkan kefahaman itu, bahawa jangan kita ingat bahawa kita dah beriman, kalau kita buat dosa pun tak apa. Tak, dalam hadis kursi Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang yang beriman, yang solat, yang baca Quran, yang berpuasa, yang bersedekah, mereka itu akhirnya masuk dalam neraka. Kerana tak jaga lidah, tak jaga tangan. Lidah tak jaga, mulut mengumpat, mencaci, maki hama. Tangan dia ada puasa, dia melakukan penganiayaan kepada orang-orang yang di bawahnya. Jadi majikan dia nanya orang bawah dia, jadi bos dia nanya orang bawah dia.
Jadi orang ni kata Allah Subhanahu Wa Taala adalah ahli kursi, hari akhir diumbar dalam neraka. Amal-amalnya itu digunakan untuk membayar kepada orang-orang yang dia nanti, orang-orang yang dia umpat, sehingga habislah amalannya. Bahkan dia pula memikul dosa-dosa mereka dan akhirnya dicampur dalam syurga. Hadis tu cerita orang macam mana? Orang yang macam kita ni, yang sembahyang, yang puasa, yang zikir, baca Quran, yang melakukan amal-amal soleh. Ini bukan cerita orang tak sembahyang, bukan cerita orang tak sembahyang. Baik, kemudian itu selain apa ujian yang berlaku dalam satu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujian sentiasa akan menimpa orang mukmin pada diri, pada anak dan hartanya, sehinggalah dia bertemu dengan Allah dengan tidak membawa sesuatu kesalahan pun atasnya. Jadi Nabi sebut pada Abu Hurairah, kita nak beriman akan ada 3 ujian, iaitu ujian pada diri kita, ujian pada anak-anak kita, ujian kepada harta kita. Jadi kita pun akan menerima ujian. Ujian macam-macam ujian kita akan terima, tuan-tuan. Kekayaan, kemiskinan, kesakitan, kegembiraan, kebahagiaan. Kita bakal terima ujian. Ujian nak beramal dengan ilmu, ujian juga. Itu satu ujian yang besar juga. Dan sebab itu nak berdepan dengan ujian ni, kuncinya adalah kembali mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah. Itu dia kunci dia. Ya, itu kunci dia, mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan menjauhkan diri kepada Tuhan. Bila kita ditimpa ujian, jangan kita menjauhkan diri dengan Tuhan. Bangkitlah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal-amal yang soleh dan minta doa banyak-banyak supaya dapat kekuatan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iaitu Allah Ta'ala mengatakan dialah yang mentakdirkan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapakah yang lebih baik amalnya, dan ia akan membalas kamu itu dengan keampunan bagi orang-orang yang bertaubat. Tuan-tuan sekalian, hidup ni tuan-tuan, Tuhan akan uji kita dengan amal yang lebih baik. Sebab itu kita disuruh rebut amal yang baik. Amal itu kan ada banyak. Ada amal baik, ada amal paling baik, ada amal soleh, ada amal paling soleh. Amal boleh beramal, tapi bila disebut amila solihah, amalan yang soleh, amalan itu mesti hadir dengan ketundukan, keikhlasan, ketakwaan kepada Allah. Amal boleh amal je. Kita disakit kita sembahyang 2 rakaat je. 2 rakaat je tu sembahyang Jumaat. Kan susah sangat. Bukan nak kena baca surah pun imam yang baca. Tetapi tak sama. Setiap orang yang sembahyang nanti tak sama pahala dia. Kenapa tak sama? Sebab bergantung kepada kesolehan dia, keikhlasan dia, kekhusyukan dia dalam sembahyang. Tak sama. Tapi semua buat 2 rakaat. Pahala tak sama. Orang yang paling khusyuk, pahalanya tak sama dengan orang yang tidak khusyuk. Orang yang paling faham kenapa dia solat tak sama dengan orang yang tak faham. Ya, orang tak faham. Pagi tadi orang baca surah Sajadah. Ada orang yang masih lagi tak tahu bahawa dia kena sujud. Ada, dia rokok sebab dia tak faham. Bila ayat itu menyebut kataan sujud, dia pun tak sujud. Bagi orang yang faham, ini ayat Sajadah, dia sujud, dia rokok. Jadi sembahyang pun tak sama. Tak sama. Bagi orang yang faham, paling faham, orang bertakwa, paling bertakwa, tidak sama. Jadi kita ni tuan-tuan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita semua berharap supaya amal kita semua diangkat. Tak ada satu pun yang tidak diangkat. Tetapi amal yang diangkat itu mesti mencapai makam soleh. Makam soleh ni pastilah sangat-sangat penting. Syaratnya adalah keikhlasan. Ikhlas ni dalam hati, siapa pun tak tahu. Allah saja yang mengetahui sama ada kita ikhlas ataupun tidak. Sebab itu pada hari Jumaat yang penuh berkat, yang penuh kemuliaan ni, ambillah peluang tuan-tuan, doa dan minta pada Allah. Minta sungguh-sungguh kan. Waktu yang makbul doa ni, antara nanti khatib naik mimbar, di antara 2 khutbah, doalah tuan-tuan dalam hati. Mintalah keampunan khususnya pada kita dan ibu bapa kita, dan kemenangan kepada umat Islam di Palestin. Itulah yang kita mampu buat. Dan kita minta sungguh-sungguh. Saya yakin Allah akan datangkan pertolongan dan sumber min Allah dengan caranya. Cara dia macam mana? Wallahu a'lam bissawab. Itu pun tak tahu. InsyaAllah sekali itu mudah-mudahan ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih diucapkan